Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya adalah Hawa, ingin menceritakan serba sedikit mengenai pakaian tradisional bagi masyarakat Sabah dan Sarawak. Pakaian tradisional didefinisikan sebagai pakaian yang diperagakan oleh sesebuah masyarakat dan mempunyai keunikan mereka sendiri. Masyarakat Sabah mempunyai beberapa jenis suku kaum, iaitu Murut, Kadazan dan Bajau. Ketiga-tiga suku kaum ini mempunyai pakaian tradisional yang tersendiri. Begitu juga dengan masyarakat Sarawak. Mereka mempunyai suku kaum tersendiri dan terdapat pakaian tradisional tersendiri bagi setiap suku kaum mereka. Suku kaum mereka iaitu Iban, Bidayuh dan Melanau. Setiap masyarakat mempunyai keunikan mereka sendiri dalam memperagakan pakaian tradisional mereka. Bagi masyarakat Sabah, kebanyakan pakaian tradisional mereka menggunakan warna hitam. Mengikut kepercayaan, warna hitam ini melambangkan kekuasaan dan warna hitam ini juga dapat melindungi mereka daripada anasir jahat. Bagi masyarakat Sarawak pula, mereka mempamerkan ragam hias yang unik menggunakan tangan. Bentuk motif setiap tenunan menggunakan manik, labuci, melambangkan kekayaan sesetengah individu tersebut. Asal nama negeri Sarawak tidak dapat dibuktikan secara saintifik maupun mutlak. Walau bagaimanapun, menurut beberapa pendapat, nama Sarawak ini berasal daripada sebuah sungai yang dinamakan Sungai Sarawak. Sungai Sarawak ini terletak daripada pendalaman Kuching di Bau sehingga ke Samarahan. Nama Sungai Sarawak ini diambil daripada sejenis galian batu bijih iaitu Sarawak yang mengandungi belerang dan antimoni. Ini berkaitan sekali dengan sejarahnya iaitu semasa Sarawak di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei, wilayah Sarawak ketika itu, di zaman itu, kaya dengan antimoni. Berikut, saya akan menceritakan asal-usul nama negeri Sabah. Baik. Nama negeri Sabah dipercayai berasal daripada sejenis tanaman iaitu pisang yang dikenali sebagai pisang Sabah, iaitu sejenis buah pisang yang dipanggil saing Sabah atau sapah oleh masyarakat tempatan yang sangat popular. Pisang ini banyak ditanam di sepanjang pantai barat Sabah sebagai sumber makanan pada ketika itu. Pisang Sabah juga dikenali sebagai Jabah oleh masyarakat Bajau di negara tersebut. Kini, pisang Sabah lebih dikenali sebagai pisang merunun. Walau bagaimanapun, nama Sabah pertama kali digunakan pada abad ke-15 oleh para pedagang yang mengembara di antara Kepulauan Borneo Utara hingga Kepulauan Sulu di selatan Filipina. Kesimpulannya, nama Sabah telah pun digunakan sejak sebelum kedatangan Syarikat Berpiagam Borneo Utara dan British lagi. Berikut dalam peta Portugis Melaka, pada tahun 1604, Kota Kinabalu disebut sebagai api-api. Seterusnya adalah pakaian tradisional Sabah. Yang pertama, pakaian kaum Kadazan Dusun. Pakaian lelaki adalah gaung, baju lengan panjang, sofa seluar panjang hitam dengan ikat pinggang berwarna biru indigo, kaking atau togut, bengkung pinggang hitam, sigar penutup kepala dan tupi singkat. Seterusnya adalah pakaian perempuan. Sinuangga, baju blaus pendek dan leher bentuk U dipakai oleh wanita muda. Sinu punggung, blaus dengan lengan 3/4 dan tidak mempunyai sulaman dipakai oleh wanita pertengahan. Dan kihongun, blaus dengan lengan panjang dipakai oleh wanita tua dan spesialis ritual. Seterusnya, pakaian kaum rungus. Pakaian lelaki adalah baju badu, seluar sovel, bengkung hokos dan pakaian kepala sigal dari kain pis.
Seterusnya, kaum lungus perempuan baju sempit banat dan kain paras lutut beserta hiasan kepala disebut sisinggal dan rampai perhiasan diri dari jalinan manik-manik berwarna-warni disebut pinakul dan tongkol. Seterusnya adalah pakaian kaum murid. Bagi pakaian lelaki, jaket baru dan cawat dari kulit kayu peputul yang dilukis dengan motif dari manik dan warna. Bagi pakaian perempuan pula, menggayakan pakaian pinung kolo dari kain kapas berhiaskan motif dan sarat dan manik-manik berwarna-warni, perhiasan diri daripada manik-manik seperti rantai rangkol dan hiasan kepala salupai. Seterusnya, saya akan menunjukkan video tentang pakaian tradisional di Sabah. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Kinabalu dekat itu rasa. Sayang, sayang, kita pergi tamu, jalan tanpa ruli, hati saya rindu. Kinabalu dekat pindasan, banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu, hati saya rindu. Sumanda pun ramai menunggu, menari-nari lenggang sembahyang. Sekali melihat melepas kulitnya, sayang jatuh cinta. Sayang, sayang, sayang Kinabalu, keamatan pesta bulan 5. Antara suku kaum yang terdapat di Sarawak Bumi Kenyalam. Mari kita saksikan. Baju wanita suku etnik Bidayu. Populasi etnik Bidayu terdapat di sekitar Serian, Bau, daerah kecil Pandawan dan Lundu Sarawak. Warna hitam adalah warna utama dalam pemakaian masyarakat Bidayu. Suku etnik Melanau. Populasi etnik Melanau terdapat di sekitar kawasan Rejang, Belawai, Polah, Igan, Oya, Duk, Judan, Dalat dan Muka. Baju suku etnik kaum Sabah. Suku etnik Iban merupakan suku etnik terbesar di Sarawak. Suku etnik kaum Kenyah atau Kayan. Populasi kaum Kenyah terdapat di daerah Telang, Usan, Belaga, Miri, Kapit dan Bintulu. Suku etnik Lun Bawang. Populasi suku etnik Lun Bawang terdapat di sekitar Lawas, Sarawak. Ianya dipakai semasa menghadiri perkahwinan, iaitu seperti pesta ludayin dan juga pertandingan Ratu Cantik. Baju etnik Kedayan. Populasi suku etnik Kedayan ada terdapat di Limbang, Miri, Labuan dan Sepitan, Sabah.
ampuk bulan sinantuk ke Thailand. Ampuk bulan Dan sinantuk akhir, ke suku Thailand. etnik kaum Bisaya. Populasi kaum Bisaya ada terdapat di daerah Limbang. Pakaian tradisional ini adalah berwarna hitam, lengan panjang dan terdapat garisan keemasan pada bahagian tepi butang, lengan dan juga kalung leher. Suku-suku kaum Sarawak secara umumnya. Seterusnya merupakan waktu pakaian tradisional kaum Sabah dan Sarawak akan dipakai. Pakaian tradisional kaum Sabah dan Sarawak akan dipakai oleh kaum mereka pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Antara masa ianya akan dipakai oleh kaum-kaum tersebut adalah ketika berlakunya upacara perkahwinan yang mengikut tradisi kaum tersebut dan juga pesta-pesta perayaan kaum masing-masing. Baiklah, video ini menunjukkan contoh perarakan perkahwinan yang telah dilakukan oleh kaum Iban di Sarawak, di mana ianya menunjuk pasangan pengantin yang diiringi oleh lelaki dan juga wanita yang memakai pakaian tradisional orang Iban bersama permainan muzik tradisional mereka. Antara masa kaum-kaum di Sarawak akan memakai baju tradisional adalah kerana untuk menyambut pesta tradisional mereka iaitu Kawai Dayak. Kawai Dayak merupakan perayaan yang disambut di Sarawak oleh kaum pribumi Sarawak, terutamanya Iban, Bidayuh dan orang Ulu seperti Kayan dan Kenyah dan juga komuniti Gayak di Kalimantan Barat. Kawai bermaksud pesta, jadi Kawai Dayak merupakan pesta Dayak. Kawai Dayak merupakan hari menyambut tahun baru yang ditandakan dengan berakhirnya musim menuainya padi dan bermulanya musim menanam padi yang baru. Ia merupakan perayaan pesta-pesta tradisi dan sosial. Hari pertama perayaan jatuh pada 31 hari bulan Mei dan hari kedua pada 1 hari bulan Jun setiap tahun dan akan tamat secara rasmi dengan upacara penutupan pada akhir bulan Jun yang dipanggil mengulung atau ngiling tika. Pada bulan Mei bukan sahaja bermaksud bahawa mulanya perayaan Hari Kawai, Mei juga bermaksud Pesta Keamatan bakal menjelma. Pesta Keamatan merupakan pesta perayaan yang disambut oleh kaum-kaum yang ada di Sabah. Pesta Keamatan atau Tadau Keamatan merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati semangat padi. Pesta ini adalah amalan tradisi kaum Kadazan Dusun, Murut dan disambut pada 30 dan 31 Mei setiap tahun. Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. Tarian unik dengan iringan paluan gong ini ditarikkan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kibasan sayap burung mengikut alunan rentak yang dimainkan. Selain itu, pesta ini turut meriahkan dengan pertandingan sungandoi dan nyanyian pertunjukan bina badan, sukan rakyat, pertandingan unduk ngadau dan persembahan kraf tangan. Akhir sekali adalah kesimpulan tentang kepentingan pakaian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat video yang terakhir. Sebagai kesimpulan, pakaian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak mempunyai keunikan reka bentuk dan tujuan menunjukkan nilai keindahan yang sangat menarik. Selain itu, kepentingan mengekalkan pakaian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak melambangkan sifat majmuk masyarakat kita dan melambangkan sifat perpaduan negara di Malaysia. Keluarga dan tradisi, anugerah yang mencerminkan kita sebenarnya adalah bermaksud kepelbagaian pakaian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak melambangkan identiti sesebuah kaum di Malaysia.